Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama saya, hos anda Irfan Syahmi dan juga Cikgu Fitri. Okey, Cikgu, saya nak tanyalah. Setiap perkara yang kita buat dalam dunia ni pasti ada etika yang tersendiri kan? Contohlah kalau kita nak jumpa cikgu pun ada etikanya. Ya, dia peraturan. 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 Jadi kalau untuk kita menggunakan alat telekomunikasi ni, pasti ada juga cara-caranya. Ya, ada peraturan-peraturan yang perlu kita patuhi supaya kita tidak menyusahkan orang dan kita duduk dalam keadaan yang sentiasa positif. Baik. Okey, saya teruskan dengan penggunaan alat telekomunikasi secara beretika. Ni khas untuk murid-murid di rumah, murid-murid di studio dan siapa sahaja yang tengok. Dia tak kisahlah murid ataupun bukan murid, ayah murid ke mak murid ke, boleh kita gunakan etika ini untuk kita sama-sama mendapat sesuatu yang positif dalam kehidupan kita. Okey. Etika merujuk prinsip atau tata cara moral atau nilai-nilai akhlak iaitu adab dan sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Kita kena hidup biar beradab. Itu. Ada moralnya. Ada moralnya, ada nilai murninya. Okey. Jadi etika penggunaan alat telekomunikasi yang pertama adalah hargai hasil kerja orang lain dan tidak melakukan aktiviti plagiat. Bahasa mudah, jangan curi. Jangan curi. Orang lain punya. Jangan ambil yang orang lain punya, terus mengaku yang itu kita punya. Aduh, itulah perbuatan yang sangat-sangat tidak elok. Betul. Dan murid-murid di rumah, murid-murid di studio kita, Kak Alif dan Fahim, elakkan perkara ini. Jangan tiru. Kalau kerja rumah jangan tiru. Jangan tiru. Berbincang tak apa. Plagiat juga tu. Berbincang tak apa. Jangan tiru. Jangan macam sampai dekat sekolah pagi tu, aku nak tengok kau punya jawapan boleh tak? Tak boleh lah. Tak boleh lah tu, kita salin terus, tak boleh. Itu dikata dengan plagiat. Begitu juga dengan telekomunikasi ni, kalau kita ambil sesuatu maklumat dalam internet contohnya, kita terus ambil dan kita kata itu kita punya. Itulah perbuatan yang tidak elok dilakukan oleh sesiapa saja. Yang kedua adalah bersopan santun dan berhemah sewaktu berkomunikasi. Macam Ifan cakap kan, lemah lembut. Adik Kak Alif pun sama, Fahim pun sama dan murid-murid di rumah pun sama. Itu dipanggil bersopan santun dan berhemah. Tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang kesat, kata-kata yang negatif, kata-kata yang boleh mengguris perasaan orang lain. Itu dipanggil etika. Kita nak telefon. Ibu apa khabar? Kita menggunakan intonasi yang sopan, lembut supaya hubungan kita lebih dekat. Yalah, kalau kawan yang call sekalipun jangan kenapa? Jangan macam tu, kita bagi assalamualaikum. Bagi salam. Bagi salam. Kan? Okey. Bagi yang beragama Islam bagi salam, assalamualaikum. Yang bukan beragama Islam boleh selamat pagi, salam sejahtera. Okey, itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah tidak mendedahkan hal-hal peribadi dan kata laluan kepada umum. Mungkin kita menggunakan perbankan online, perbankan dalam talian. Contohnya, kita tidak mendedahkan maklumat-maklumat peribadi kita kepada orang lain supaya maklumat itu tidak disalahguna. Betul. Disalahguna sekarang kan banyak skamer. Takut skamer. Kita kena jaga-jaga. Kena berjaga-jaga. Perkara peribadi. Boleh mendatangkan kerugian, harta benda. Boleh menyebabkan mungkin mengancam nyawa dan sebagainya. Yang seterusnya adalah kenal pasti kebenaran dan kesahihan suatu berita dalam internet. Sama seperti mana yang kita ulang sebelum ini. Kenapa perlu diulang? Supaya ia menjadi satu amalan dalam kalangan murid-murid di sekolah terutamanya, supaya dapat memastikan bahawa maklumat yang mereka terima atau berita yang mereka terima dalam internet adalah satu benda yang benar dan sahih. Yang seterusnya adalah elakkan daripada mengganggu dan merosakkan sistem komunikasi orang lain. Contohnya, cikgu? Contoh, potong kabel internet. Aduh, kenapa nak buat macam tu? Musnahkan kabel internet jiran contohnya. Geram dengan jiran sebelah, tarik kabel dia. Jangan. Sebab jikanya berlaku kecemasan, boleh menyebabkan kerugian nyawa, menyebabkan kehilangan nyawa, kerugian harta benda. Elakkan. Nak marah, kita kena bawa bertenang. Senyum macam kita, sentiasa senyum dan supaya kita dapat aura yang positif. Seterusnya adalah mendukung Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyebarkan berita, jangan membuat kenyataan-kenyataan yang boleh mencetuskan perbalahan. Jangan mendatangkan fitnah kepada orang lain. Jangan menghasut orang lain.
Yang seterusnya adalah elakkan daripada menyentuh isu-isu sensitif yang melanggar undang-undang dan norma. Atau jangan menyentuh sensitiviti agama, jangan menyentuh sensitiviti perkauman, jangan menyentuh sensitiviti fizikal. Okey, itu kita sama-sama tegaskan, tanam dalam diri kita supaya kita menjadi seorang murid yang cemerlang. Baik. Okey. Yang seterusnya adalah menggunakan kemudahan telekomunikasi untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, ingat murid-murid di rumah, murid-murid di studio bersama kita, gunakan kemudahan telekomunikasi untuk hal-hal yang bermanfaat. Sahaja. Jangan telefon kawan lama-lama. Jangan telefon kawan lama. Kadang-kadang kita nak telefon ada satu perkara penting, tapi kita menggunakan telefon tu dengan perkara lain, cerita pasal benda yang tak berfaedah. Perkara yang remeh-remeh. Remeh kan. Mungkin kita dah membazir duit. Betul. Kerana kita menggunakan duitlah untuk berkomunikasi tersebut. Kita nak tanyalah pula. Ni panjang sikit ni. Panjang sikit soalan ni. Sebab kita nak perlukan adik Khalif, adik Fahim dan adik murid-murid di rumah kita. Mungkin ada adik Haikal yang melengok. Mungkin ada adik Siti. Mungkin ada adik Kam. Betul. Abang Muhammad pun ada? Ya, mungkin ada adik Dinesh. So kita bersama. Yang pertama adalah berikan pendapat anda. Pendapat anda, anda menerima maklumat melalui aplikasi di telefon bimbit dan tidak mengetahui kesahihan maklumat tersebut. Tak sahih lah ke tak sahih? Betul. Apa tindakan anda? Di rumah, adik Khalif dengan adik Fahim. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dua, kita bagi dua. Kita bagi dua supaya kita sama dapat manfaatkan. Ini macam situasi yang berkaitan dengan diri kita. Dan bila berlaku pada diri kita, kita boleh aplikasikannya dengan sebaik mungkin. Akan anda mengajak anda bermain permainan video secara dalam talian sehingga lewat malam. Aduh, mak suruh tidur tak tidur juga. Tidur. Apa pendapat murid-murid di rumah dan murid-murid di studio? Terhadap dua perkara ini. Kita bagi yang pertama dan yang kedua. Kita bagi yang pertama dululah. Okey, yang pertama dulu tadi adalah berkaitan dengan aplikasi di telefon bimbit tidak mengetahui kesahihan maklumat tersebut. Dapat maklumat dari aplikasi di telefon bimbit dan tidak mengetahui kesahihan maklumat tersebut. Apa tindakan? Adik Khalif dulu ke adik Fahim dulu? Siapa nak tadi mula Khalif angkat dulu, tangan? kita bagi Fahim lah. Tadi dia Khalif dah. Boleh? Pun boleh juga, tak ada masalah. Apa dulu? Khalif? Khalif boleh? Boleh. Okey, silakan. Soalan yang pertama. Saya yang pertama. Saya tidak akan mempercayai maklumat tersebut sehinggalah saya mengesahkan kesahihan maklumat tersebut. Okey, nak sahkan tu macam mana? Macam mana nak sahkan? Okey. Saya akan buat check lah. Tengok dekat laman sosial yang boleh dipercayai. Laman boleh. Baik. Buat rujukan dulu. Kalau betul benda tu sahih, kita percaya. Tapi untuk Abang Irfan kan, Abang Irfan ada tips lah. Kalau nak buat rujukan tu, jangan berdasarkan kepada satu tempat sahaja. Ya, banyak tempat. Okey, kita ada lagi adik Khalif? Itu saja. Okey, kita dengar adik Fahim pula. Fahim nak buat macam mana? Sama juga. Okey, maksudnya akan juga buat kepastian dulu lah cikgu Kepastian juga. Kesaring dulu. Fahim. Kita nak bagi Fahim jawab yang nombor 2. Kita bagi Fahim yang jawab nombor 2. Rakan anda mengajak anda bermain permainan video secara dalam talian sehingga lewat malam. Apa tindakan Fahim? Ataupun murid-murid di rumah boleh cuba fikir-fikirkan apa tindakan yang wajar dilakukan sekiranya ada rakan mengajak bermain permainan video dalam talian ni sehingga lewat malam. Pukul 2 pagi. Esok nak sekolah. Kalau cuti pun tak sesuai dengan umur kita yang perlukan waktu tidur yang cukup. Okey, silakan Fahim. Siapa nak mula? Okey, Fahim dulu. Saya akan menolak ajakan rakan saya kerana ia boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan prestasi akademik saya merosot. Wah, terbaiklah Fahim. Sebab kalau tak cukup tidur nanti mengantuk dalam kelas. Betul. Tertidur. Dah terlepas maklumat yang diberikan oleh guru. Sudah macam mana nak jadi murid cemerlang? So tidur, tolak tapi pastikan murid-murid di rumah, adik Fahim dengan adik Khalif, kalau tolak dengan cara yang berhemah.
jangan menggunakan perkataan-perkataan yang tidak sesuai. Kita tolak kan, maaf saya nak tidur, Kan. ataupun maaf saya penat hari ini, maaf esok saya nak ke sekolah. Gunakan ayat supaya dia tidak menimbulkan satu perkara yang negatif. Betul, saya setuju. Cikgu. Dua-dua ni kita bagi 2 bintang. 2 bintang setiap Dua seorang. Ui, dah bintang penuh lah cikgu. Dah penuh, kita hujungkan Okey. dia. Okey. Bagi 1, hujung. 2, okey, Okey. Fahim. 1, 1, 2. Ataupun mungkin Khalif nak jawab yang nombor 2 ke sama juga? Sama, akan menolak Okey. juga. Sama juga. Okey, Okey. baik, terima kasih cikgu. Mungkin sekarang ini cikgu Okey. boleh berikan sedikit rumusan tentang topik kita untuk episod ini. Kali ini kita belajar tentang bagaimana perkembangan alat telekomunikasi di negara kita dan kesan dia kepada pembangunan negara. Dia ada kesan negatif, ada kesan positif. Yang pastinya yang positif itu lebih banyak berbanding dengan negatif. Elakkan perkara negatif dan kita belajar juga tentang etika. Bagaimana menggunakan alat telekomunikasi supaya kita hidup dalam keadaan yang harmoni. Betul, dan sejahtera. Dan sejahtera. Cikgu, macam mana prestasi murid-murid cikgu hari ini? Cemerlang atau bagaimana? Secara cemerlang, Ya. termasuk host. Kita Host bagi pun cemerlang. penilaian dia cemerlang. Terima kasih cikgu. Murid-murid di Wah, rumah berpendapat juga pasti juga cemerlang lah. Baik cikgu, dan mungkin jangan lupa. ada yang tertanya-tanya, Tanya. di manakah mereka boleh dapatkan latihan pengukuhan? Dia boleh dapat melalui Pelantar Delima. Lantar Delima KPM. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Muhammad Khairul Fitri Ahmad dari SMK Sulaiman Bentong Pahang, dan terima kasih juga kepada jurubahasa syarat kita iaitu Cikgu Aida Hafiziana Muhammad Sobri dari SK Peringatan Khas Ipoh Cemor Perak. Baiklah, insya-Allah ada kita jumpa lagi. Dengan itu, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Didik TV KPM